Abang dah balik ke? Tidurlah. Rehat. Abang nak mandi dulu ya. Daisy? Lambang kesucian dan kebahagiaan untuk insan yang sempurna. Mana ada manusia yang sempurna, bang? Ya ada. Di depan abang. Z bukan saja seorang wanita yang sempurna. Cantik. Bijak. Baik hati. Bakal penghuni syurga ni. Iya ke, bang? Tapi sejak kebelakangan ni Z banyak menyusahkan abang kan? Z minta maaf ya, bang. Z jangan cakap macam tu. Z tak pernah menyusahkan abang. Selama ni Z pernah jaga abang. Jalankan tanggungjawab dengan sempurna. Sekarang ni giliran abang pula jaga Z. Itu dia tadi sedutan drama daripada isteri-isteri ayah. Bagaimana saya kira ramai juga dalam kalangan penonton mengharapkan agar perkahwinan yang dibina itu kekal hingga ke akhir hayat, berpuluh tahun lamanya. Tapi kan Sugi, hari ini kita nak kongsikan topik ini bersama dengan dua orang di studio. Yang mana kan saya kan tetamu kita seorang ni kan saya nak nyanyi sikit. Okey, silakan saya. Begini lama kita berkasih dan sayang, cinta pun kian bersemi. Senyum pertama yang tu disambung lah. Anda pasti dah tahu siapakah tetamu kita. Di sebelah sana kita bersama dengan Amy Mastura. Sekarang dah tak payah nyanyi dah. Tak payah nyanyi. Tapi kita macam sumbang sikit. Tak salah. Maafkanlah. Okey. Dan kita juga bersama dengan Datuk Dr. Fadzila Muhammad Ali selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Manis kedua-duanya dengan warna pink mereka hari ini. Kami berjanji. Oh, dah janji dah PM tepi. Apa yang menariknya Sugi, kedua-dua tetamu kita hari ini alhamdulillah mereka sebenarnya berkenalan dengan pasangan mereka lebih daripada 20 ataupun 30 tahun. Macam doktor sendiri kalau tempoh perkenalan lah tak termasuk perkahwinan dah 52 tahun. Macam Amy Mastura sendiri dah pun 36 tahun. Bukan tempoh masa yang singkat. Ini kita nak tanyakanlah kepada kedua-duanya kan. Kita nak mulakan dengan Amy dulu. Kalau tapi sebelum tu kita tak boleh tiru jawapan ni. Tapi sebelum tu nak bagi tahulah ramai orang sebenarnya yang tak percaya Amy Mastura tahun ni dah pun nak mencecah usia ke 50-an. Dah lepas dah. 51 kan. Tapi orang kata kenapa raut wajahnya macam awal 30-an? Apa rahsianya? Alhamdulillah lah kan. Tapi rahsia dia kekal rahsia. Rahsia tu PM tepi. PM tepi lah. Okey, tapi adakah ini juga rahsia? Orang kata bila kita cakap tentang hubungan rumah tangga ni, dia bukan setakat komunikasi tapi pelbagai perkara yang kita harus titik beratkan. Penampilan, penjagaan diri dalam rumah tangga. Jadi adakah sebenarnya ini juga antara faktor yang menyebabkan hubungan tu boleh bertahan lama? Kalau ikutkan penampilan dalam rumah tangga dalam rumah. Penampilan tak payah jaga. Tapi terpulang juga kepada pasangan lah. Pasangan tu sukakan apa kan. Sekarang baru tahu. Kalau tak dulu dalam fasa-fasa yang saya lalui ada yang tak jaga pun dalam rumah kita tak tahu kan. Tapi makin hari kita belajar lah. Belajar to improve. Soalan dia tu Ini kiranya rahsia kecantikan tu juga lah antara tips lah kan, jaga diri tu kan. Jaga diri dalam rumah. Tapi kalau ni tanya dia soalan dia kecantikan tu. Tak, I rasa semua orang pun cantik. Betul. Tapi saya rasa tak ada rahsia tapi I rasa senyum, lebihkan senyum je lah. Sebab saya rasalah happy go lucky lebihkan senyum sebab senyum tu satu sedekah. Bila kita senyum kita bersedekah, kita dapat pulangan yang baik. Alhamdulillah. Dia cari jawapan selamat. Boleh tak? Boleh. Saya rasa rahsia Amy Mastura kekal sebegini adalah innocence dia. Bila dia bercakap tu macam alamak dia ni memang Segi suami dia balik buka pintu dia dah senyum. Buka pintu dah senyum. Nak cedok makanan, senyum. Dekat dapur, senyum. Marah pun, senyum. Melampau sangatlah itu. Doktor sendiri
sudah berkahwin selama 46 tahun. 46 tahun. Wow, doktor. Tahun 76 tu saya kahwin. Okey. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan. Pastinya ramai dalam kalangan mereka yang sudah berkahwin walaupun setahun, 2 tahun, yang mungkin 10 tahun kan. 10 tahun ya dah kahwin. Kalau Datuk sendiri, kalau bila Datuk melihat balik, 46 tahun saya sudah berkahwin. Bagaimana Datuk melihat peralihannya sejak Datuk berkahwin? Kita ada fasa-fasa dalam perkahwinan ni. Fasa pertama fasa bercinta lah. Orang kata bercinta bagai nak rak lah. Itu waktu kita student lah. Kat universiti, kat A-level, kat universiti. Lepas tu kita fasa pertama kita kahwin. Duduk sama. Rumah sama. Macam mana nak bina rumah sama? And then dapat anak. Waktu tu maybe keuangan masih kelang kabut. Pekerjaan masih peningkatan yang masih rendah. Ya. Selepas tu kita pertengahan umur 40-an. Baru kita cari ketenangan. Kita konsentrate pada ibadah yang lebih. 50-an, 60-an. Ya, sekarang umur saya dah 70 ya. Alhamdulillah, suami saya 71. Alhamdulillah. Jadi kita sentiasa menjaga supaya sama-sama jangan lama berkelahi. Jangan lama bergaduh. Pagi ni gaduh sikit, petang minta maaf. Itu caranya. Kalau kita bergaduh lama, iblis masuk di tengah-tengah. Itu satu daripada itulah yang tips lah yang kita kena ada. Kelahi jangan lama, kelahi sikit tapi fahami keadaan dia. Dia memahami keadaan kita. Komunikasi tu Datuk komunikasi, itu penting. Itu daripada Datuk sendiri dah 46 tahun mendirikan rumah tangga. Macam Amy sendiri 22 tahun juga bukan satu tempoh yang singkat. Melalui jugalah fasa-fasa tu, tapi pengajaran daripada fasa-fasa yang telah dilalui sampai titik ni lah saya rasa dalam rumah tangga kita kurangkan expectation from your spouse. Kita fokus pada giving. Bahagiakan dia macam mana. So apa kebaikan kita bagi, insya-Allah Allah balas balik dengan baik lah kan. Yang kedua, kalau boleh jangan marah. Okey. Senyum. Senyum. Jangan marah. Kalau kesalahan pasangan kita ke dia ke, kalau boleh, kalau rasa nak marah, kita hold sekejap. Istighfar ke apa ke, boleh kita tone down. Sebab apa? Kita fikir dia bukan budak-budak untuk dimarah. Kadang-kadang benda tak sengaja pun kan, kita tolerate lah. Kalau boleh jangan marah. Boleh cakap elok-elok sebab kita orang besar. Sebab kita dua-dua pun dah besar. Ya, betul. Hormat kita letak isu Ya, kita hormat suami. Dan pastinya semua orang ingin mengukuhkan lagi hubungan rumah tangga mereka kan Datuk. Dan mereka yang menonton sekarang ni mungkin tertanya-tanya, bagaimana kalau saya dah betul-betul marah? Bagaimana untuk saya tidak marah? Ataupun kalau saya ni sebagai manusia, saya memang ada ekspektasi daripada pasangan saya, dan kami katakan jangan ada expectation. Mungkin kita sering kali dengar, janganlah ada expectation yang terlalu tinggi daripada pasangan kita. Bagaimana untuk kita kurangkan ekspektasi itu supaya kita kedua-duanya boleh harmoni dalam rumah tangga itu? Ya, jangan kita fikirkan suami kita tu terus menjadi orang kaya seperti jiran sebelah, seperti dalam IG, Instagram kita itu, kita ini, kita ada seorang 10 ya. Kita tak boleh jangka, hidup kita berlainan. Tiap-tiap pasangan mempunyai hidup-hidup yang berlainan. Berbagai-bagai fasa. Pada mulanya kita pakai mungkin Myvi saja. Esok akhirnya sampai tua mungkin baru dapat Mercedes. Akhirnya dapat kereta mayat. Jadi pada saya, dalam hal ini kita jangan serbu terus kalau kita marah. Kita fikirkan dulu. Atau kita tulis. Tetapi masalahnya zaman sekarang, banyak Instagram. Terus saja tulis. Ataupun WhatsApp. Ya, WhatsApp pada dia ada di luar kawasan. Kita WhatsApp ni ikut perasaan. Itu merupakan satu yang terburu-buru. Seperti Amy Mastura kata, kita kena fikir dulu sebelum kita menyerang dia. Tetapi mesti ada sebab-sebabnya mengapa kita kata begitu. Kadang-kadang kita perlu tunjukkan dalam bentuk nasihat. Kita ni dah tua, kita ni dah kahwin berapa puluh tahun, anak kita pun dah besar, dia dengar kalau kita gaduh. Itu memberi efek kepada anak kita. Kalau belasan tahun dia gelak aja. Dia orang tua tu start dah. Tapi mungkin kalau anak-anak kecil, itu memberi threaten dia, menjadikan dia rasa takut. Mak bapak gaduh ni. Trauma pada dia. Itu yang mengubah tingkah laku kanak-kanak tu menjadi lebih agresif.
berasa mempertahankan diri. Defense mechanism tu akan timbul. Apa yang Datuk katakan tadi, ini memang berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita nak bandingkan kehidupan kita dengan ibu bapa ataupun atuk nenek kita dahulu, mereka ni ada kalanya perkahwinan mereka ini tak kenal pun pasangan pada asalnya, kahwin dijodohkan oleh ibu bapa. Namun hakikatnya perkahwinan mereka ini boleh terus kekal sampai ke akhir hayat kebiasaannya. Namun hari ini kan kita banyak dengar kisah-kisah yang mana walaupun bercinta 10 tahun, bila mendirikan rumah tangga 2 hari berpisah, 3 bulan berpisah dan sebagainya. Apa antara faktor-faktor yang menjadi penyebab kepada masalah ini berlaku hingga sukar untuk mereka terus mengharmonikan rumah tangga ni hingga ke akhir hayat? Siapa nak jawab dulu? Mereka. Tak tahulah masalah mereka. Dia sifat itu kita mesti faham perangai suami kita dan perangai kita. Sabar. Kita kena sabar. Sebab itu dalam agama selalu kata mesti bersifat sabar. Jangan terus melulu apa yang kita fikirkan. Memanglah perempuan ni tak hilang daripada cemburunya. Dari umur waktu mula kahwin sampai tua macam peringkat saya ni pun. Ada. Memang ada cemburunya. Ada lagi? Ada lagi. Orang kata orang perempuan ni lain. Orang lelaki makin tua dia makin masak minyak lebih kan. Makin banyak makin berumur mungkin makin disukai ya, mungkin RM-nya lebih. Waktu itu dulu waktu muda-muda RM-nya kurang. Sama-sama share. Saya beli susu anak. Awak pergi ambil loan. Saya ada at least saya makan gaji. Saya ada gaji saya boleh tampung gaji saya untuk anak-anak kita. At least nasi ada, lauk ada dalam rumah kita, makanan. You go ahead dalam bisnes. Pengorbanan. Buat loan, buat bisnes. Alhamdulillah. Kalau kita berjaya, dua-dua sama kita berjaya. Saya pun, maknanya yang isteri boleh merasa, suami boleh merasa. Itu peringkat. Kalau nak pengorbanan, itu adalah dari segi perniagaan. Kalau dari segi politiknya, balik kawasan, jumpa rakyat. Tak ada. Dengan anak-anak tak ada. Kita kena pergi anak demam, kita sendiri bawa anak pergi klinik. Pengorbanan isteri mesti. Jangan menganggap pengorbanan kita itu suka-suka. Tidak. Tapi sama-sama kita ada aim. Dalam 10 tahun lagi, suami aku jadi tauke besar kah? Suamiku jadi menteri kah? Itu semua satu pengorbanan. Atau suami aku jadi pegawai besar kah? Kita tak tahu. Jadi isteri perlu lihat masa depan. Ya, tapi siapa pun suami kita, Datuk, kita kena sentiasa berlapang dada dan terima seadanya seperti apa yang Amy katakan tadi. Sebenarnya kalau ikutkan, tak tahu saya bercakap betul ke tak, sebenarnya kata kita kenal suami walaupun sebelum dan selepas kahwin. Sebenarnya sampai bila-bila pun kita dalam tahap mengenali. Sebab apa manusia ni, saya faham sampai sekarang, kita keep on changing, tapi we cannot change people. Betul. So kita boleh mengubah diri kita, dia pasangan pun boleh berubah kalau dia nak. Jadi sebenarnya kita tak kenal sangat. Yang dikatakan kenal sangat tu, every day kita kena cuba mengenali, cuba yang terbaik kan. Dan macam tadi, macam mana kita nak kurangkan expectation kan. Maybe kita boleh fikir juga yang kalau kita expect something kan, kita fikir pula kita ni cukup ke dalam mata expectation dia. Okey. So kita kalau boleh kita fulfill dulu apa dia rasa. Aku boleh sampai ke tahap expectation dia tu. Dan baru kita minta yang lebih. Ini orang kata Sugi, dalam hubungan rumah tangga ni, kenapa suami dan isteri itu dijadikan, betulkan saya kalau salah, ia untuk saling lengkap-melengkapi. Bukan untuk kita melihat kebahagiaan ataupun kecantikan ataupun perkara-perkara yang elok saja, tetapi kita juga harus belajar menerima kekurangan dan juga keburukan seseorang itu untuk kita meneruskan kehidupan yang akan datang. Setuju. Dan pastinya anda di rumah sedang menonton setuju, tapi dengan itu kami nak kongsikan bersama dengan anda satu kisah romantis juga yang dirangkumkan oleh rakan wartawan kami, Tasha. Jadi jom kita saksikan dahulu. Seronok. We ride together. Mempunyai sifat dan persefahaman yang tinggi serta berkongsi minat yang sama merupakan antara perkara yang penting dalam rumah tangga. Berkongsi minat yang sama dengan pasangan pastinya lebih menyeronokkan.
Seperti Muhammad Alfi Syahrin dan isterinya Diana Latif, di mana pasangan ini pernah tular di media sosial kerana telah merentas 25 negara bersama dengan hanya menggunakan sebuah motor kapcai. Jarak perjalanan sejauh 27,000 kilometer ternyata tidak menjadi satu halangan buat pasangan ini untuk mengembara bersama-sama. Kebiasaannya kami akan ride bersama. Macam sebelum ni kami baru kahwin dan terus ride ke luar negara. Kami ada 3 trip dan balik Malaysia pun kami masih buat benda yang sama. Bila berada 24 jam bersama, dia akan lagi macam mengerat kita lebih mengenali hati budi isteri. So itu cara kami lah. Masa-masa lapang kami dekat, kalau tak pergi mana-mana tu, kita akan rehat kat rumah lah atau jadi saya ikut dia. Dia banyak sikit aktiviti, so kebiasaannya saya akan ikut dia pergi mana-mana aktiviti yang dia kena pergilah, dia follow. Bagi Alfi, pengalaman mengembara bersama isteri tercinta pastinya memberikan satu kenangan manis buat dirinya dan Diana. Tidak dinafikan, Alfi juga merasakan bahawa meluangkan masa dan berkongsi minat yang sama dengan isteri dapat membantu untuk merapatkan lagi hubungan mereka berdua serta memahami antara satu sama lain. Bila berjalan dengan isteri, sebab sebelum kahwin saya tanya dia juga, dia suka ride ke ataupun macam mana. Dia kata dia suka jalan-jalan, dia suka melancong. Tu datangnya idea saya cakap dengan isteri saya, kita pergi melancong tapi kita naik motor. Sampai sekarang pun saya biasa mana-mana pun pergi, memang saya berdua dengan isteri. Kalau saya keluar ride, saya seorang je, orang pelik. Bini kau mana? Sebab saya jadi, orang dah kenal saya mesti berdua. Pergi ride mana-mana, mesti berdua. Itulah. Betapa pentingnya saya kepada awak kan? Bagi Alfi dan Diana, menjelajah ke negara asing bukanlah suatu perkara yang sukar untuk dilakukan bersama. Malah, ia menjadi semangat untuk mereka terus belajar mengenai luar negara. Yang memudahkan perjalanan tu adalah saya dengan Alfi, kita ada minat yang sama lah. Minat nak tengok tempat orang. Jadi atas dasar minat tu, kita boleh ngam. Kita boleh saling bertolak ansur lah. Walaupun saya tak minat naik motor sebenarnya. Tapi saya tak kisah sebab saya enjoy. Walaupun saya takut naik motor, tapi saya enjoy. So, saya pun tak sangkalah sebenarnya yang memang kita boleh buat aktiviti ni sama-sama kan. Moga next adalah lagi suami saya nak bawa saya lagi. InsyaAllah ada rezeki lagi. Ibarat cincin dengan permata, itulah sesuai digambarkan tentang hubungan pasangan ini. Ternyata mempunyai hobi dan minat yang sama sedikit sebanyak dapat menyuntik lagi seri dalam sebuah hubungan perkahwinan hingga ke akhir hayat. Cukup manis perjalanan mereka berdua, Alfi dan Diana. Kalau lain kali kami nak ikut sekali boleh ke? Rasa tak boleh? Kalau boleh bawa motor boleh lah. Tapi awak kena cari suami dululah yang boleh bawa awak ride. Jangan kacau daun. Kita cari hobi sendiri. Kadang-kadang Sugi, bukan semestinya ride je. Boleh je masak sama-sama kat dapur. Ataupun pergi main badminton, pergi camping, cat rumah together macam penerbit kita hari ni. Ataupun diorang kadang-kadang dia macam pagi-pagi breakfast together. Itu pun sebenarnya antara aktiviti kan yang kita boleh lakukan bersama-sama. Untunglah yang ada pasangan. Ya, untunglah yang ada pasangan. Air mata yang tak ada pasangan. Saya pernah melihat ataupun ini mungkin arwah atuk dan nenek saya pernah membantu satu sama lain untuk kawal uban mereka. Sweet lah, sweet. Tapi itulah, kalau sekepala memang sangat sweet. Tapi ada orang sekepala tapi mungkin hobi suami tidak diminati isteri ataupun hobi isteri tidak diminati suami. Untuk Amy sendiri, apa antara aktiviti yang dilakukan bersama dengan suami? Pastinya ada sesuatu yang membuatkan anda berdua meluangkan masa bersama dan mungkin benda tu simple sahaja tapi anda berdua happy. Simple je. Kadang-kadang pergi jogging bersama kan. Sebab itu waktu yang masa sesuai untuk bercakap-cakap kan. Sambil menghirup udara segar. Rahsia tu kan, rahsia keceritaan tu kan. Tapi kalau suami ada kat rumah, kita make sure family at least kalau semua ada kat rumah, at least 1 meal kena makan bersama-sama. Okey. Tadi ada sesuatu awak kongsikan, suka makan something together? Kita ada juga. Kita pergi makan durian sama-sama. Itu je kan. Kalau orang tengok, itu je. Tapi sweet.
I tak tahu lah orang rasa, tapi itulah masa yang kita rasa special sebab suami saya pun tak saya je, mungkin ramai suami yang lain tu sibuk. Kita tak boleh expect yang dia akan, apa expectation nak bawa kita ke tempat yang yang mewah-mewah ke. Tak payah pun. Kan, saya suka konsep yang Amy kongsikan ini. Bagaimana menerima keadaan seadanya. Macam kita katakan awal tadi, kita ni orang putih kata macam mana? Take our own time. Own time. Kan? Jadi own pace kan. Kita ikut rentak kita. Kita jangan ikut jiran kita. Jangan ikut kawan-kawan sekolah kita. Jangan ikut saudara mara kita. Kita ikut bagaimana kehidupan kita. Seharian, kemampuan kita, waktu kita. Betul. Yang akan mengharmonikan hubungan kita. Yang penting kita dengan pasangan kita. Yang penting juga kita rasa jangan semuanya diwawarkan dalam media sosial. Kita kena ada sesuatu yang istimewa lah. Istimewa di mana rahsia antara berdua. Datuk, kita bercakap dalam konteks ni kan. Datuk katakan awal tadi juga. Kita jangan banding-bandingkan diri kita. Jangan terlalu berkongsi. Ini juga yang Amy katakan tadi. Datuk, bagaimana sebenarnya kita nak kongsikan kepada penonton ni bahawa kebahagiaan itu kita yang cipta. Kita tak boleh ikut orang punya cara. Kita cipta cara kita. Misalnya hari istimewa, ulang tahun, tiap-tiap mungkin anak punya ulang tahun, kita punya ulang tahun. Kita bagi itu macam kita membuat perjanjian baru. I love you sayang. Kalau dia tak pernah sebut sayang pun di luar, dia malu ke apa, dia tulis dalam kad tu I love you sayang atau bunga. Ini Tiljannah. Tiljannah. Tapi bunga tu yang funny-nya saya ni, ialah bila dah makin berumur, saya kira bunga tu berapa biji. Kalau umur saya kahwin umur tu 25 tahun. First time dia bagi 25 ketul, 25 bunga ros. Sekarang saya dah 70, saya kira. Nak 70? Amboi. Itu jahatlah. Itu saja nakal. Tapi ada jugalah dia boboh lah. Kecil-kecil kena-kena tu. Kiralah. Bunga makin mahal. Bunga dah. Itu dah. Sebab umur kita dah lama. Kita berkahwin lama. Jadi kita tahu keupayaan suami boleh beli. Kalau dulu takat bunga raya saja 3 ketul pun dah cukup. Itu satu. Bila kita ada ulang tahun. Ulang tahun tu kurang sikit 22 lah. 22 kontom macam tu. Tapi macam saya 46, saya suruh anak saya kira. Berapa tu abang buat? Nasib baik minta kira bunga. Kalau dia minta hadiah lain, 46 handbag. Yang lain jangan minta suami pula 22 itu padilah di funny side lah. Itu saja kita seronok-seronok Dan juga waktu tu kita tulis dengan serius apa perasaan kita terhadapnya. Jadi dia rasa kita satu pembaruan ikrar kepada I love you so much. Kita dah ada anak-anak, alhamdulillah. Itu pertama. Yang kedua, hari hujan, hari sakit. Kalau saya beranak, anak nombor 1, dia tunggu di hospital, tidur di hospital. 5 hari lah. Anak nombor 2 5 hari, anak nombor 3 4 hari 5 hari macam tu. Dan apabila jatuh sakit, masing-masing mesti ada sakit. Saya tunggu suami saya. Dan baru-baru ini memang saya sakit. Suami saya tunggu. Dia tak apa, dia tak bagi orang lain. Walaupun katilnya agak lengoh, kita bawa balik lemek, letak kat hospital, tidur. Jadi kerana kesungguhan dia melihat kita walaupun dalam kesibukan, tapi dia concern. Walaupun pergi injek, tak ambil darah, dia tengok. Pergi dengan doktor bincang darah isteri saya banyak mana, macam mana. Saya maaf cakap, saya dapat kanser baru-baru ini. Sekarang dalam pemerhatian. Itu yang saya rasa sedih, saya rasa gembira. Pengorbanan suami saya di samping keuangan, di samping nak membayarkan kemoterapi dan sebagainya. Dia sendiri duduk depan doktor, ini tu berapa persen. Immunity dia banyak mana. Jadi setiap bulan saya akan pergi cek doktor. Itu menunjukkan suami yang amat prihatin kepada isteri dia. Segi ini yang kita katakan tadi, susah senang bersama, saling lengkap melengkapi, menerima kekurangan yang ada pada pasangan. Ini yang juga antara faktor-faktor ataupun kunci untuk pasangan ini dapat meneruskan kehidupan hingga ketua bersama. Dan saya suka juga apabila Datuk katakan dia ada aspek nakal-nakal sikit lah. Sebab tidak perlu terlalu serius dalam perjalanan dia. Dan bagi Amy sendiri, betapa pentingnya menyambut ulang tahun perkahwinan ataupun
apa-apa majlis lah bersama, birthday ke? Merajuk tak kalau suami tak ingat? Bukan. Sebenarnya dalam masalah ni, dia yang paling ingat semua date. Oh, terbalik. So Jarang-jarang berlaku ni? Jarang-jarang? Jarang kan? Tapi syukur, Alhamdulillah. Dia semua special dates, dia akan ingat. Dia akan mengingati saya dulu. Okey, kalau saya tukar soalan, Amy pernah lupa tarik hari jadi? Tapi dia dah ingat. Jadi kita terus ingat. Ada reminder kat phone ada reminder kat phone. Okeylah, tapi itu pun satu macam usaha jugalah kalau dia buat reminder kan. Dan saya tak, benda-benda macam tu tak langsung. Tapi mungkin hadiah yang dia bagi pun kadang-kadang ada hadiah, kadang-kadang tak ada hadiah. Itulah expectation datang tadi kan. So kalau dah ada ingatan tu pun dah syukurlah. Sebab kita dalam situasi kita macam makin berumur, kita ada cucu. Ya, cucu sekali akan celebrate birthday. Tetapi yang istimewanya kita keluar 2 orang. Nenek-nenek dengan atuk-atuk ni, Aki dengan Nani ni akan keluar pergi restoran yang istimewa yang kita suka. Jadi kita makan apa yang kita suka. Lepas tu ada mungkin second occasion, cucu-cucu bawa kek ke ramai-ramai. Itu second occasion. Angkat tangan ni, tanya soalan. Angkat tangan. Ini kepada Amy dan juga Datuk lah. Penting ataupun tidak untuk sebenarnya pasangan, tak kira lah walaupun baru setahun ke 2 tahun mendirikan rumah tangga, kena ada me time together. Ada waktu yang sebenarnya kena keluar, kena tinggalkan anak. Kita faham ramai ibu bapa dia tak sampai hati nak pergi berdua tinggalkan anak. Tetapi untuk orang kata memperbaharui ikrar cinta, untuk sama-sama mengeratkan lagi hubungan, hari-hari dah penat pergi kerja, balik kerja kat rumah, anak ramai masak dan sebagainya, perlu ada waktu bersama dengan suami, berdua je. Ada orang depan anak malu nak pegang tangan suami. Sebab kadang-kadang anak tak kasi. Jangan tepi-tepi. Ada kan? Itu fasa juga tu. Fasa-fasa tertentu. Me time. Ya, mungkin. Sebelum pergi kerja, kita make sure salam ataupun cium pipi. Dia akan cium pipi kita. Katalah dia pergi. Itu wajib, anak-anak akan tengok kasih sayang mak bapak ya. Betul. Dia akan cium dahi kita ya, bye bye, I go first. Dan kita bila suami kita kereta dia jalan, kita pun doa, ya Allah ya Tuhanku, berilah kemudahan pada suamiku dalam perniagaan ke dalam pekerjaannya supaya lebih lancar dan sebagainya. Apa-apa yang nak dibuat agreement apa-apa ke lebih berjalan dengan baik. Itu semua itu doa dari isteri yang membuatkan suami lebih terpanggil untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Jadi saya boleh bayangkan ya, kalau Datuk keluar dengan suami, pegang tangan, jalan macam 2 merpati sejoli orang kata ya. Ya, ada. Kalau semua kita fasa. Semua fasa kita. Ada fasa apa ni Amy mungkin boleh kongsikan? Ada fasa yang geli. Kan Datuk Fasa macam mana? Ada fasa geli. Maksudnya itu macam mana tu? Ada fasa, sebab saya kan lama daripada kecil. Dia ada fasa yang kan? Ada fasa tapi ada gaduh-gaduh. Ada gaduh-gaduh. Ada fasa yang bagi romantik. Ada fasa-fasa. Ada. Itu tak boleh elakkan. Kita kena terima yang kalau dia nak pegang tangan kita, nak peluk kita. Kadang-kadang kita pergi ke mana-mana ada menari-menari sikit ya. Itu untuk menghiburkan. Apabila kita bersama-sama suka, kita punya asid yang di dalam ni akan timbul ceria, akan seronok, akan bertambah kasih, akan bertambah sayang. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Jangan tak naklah, malulah. Jaga. Nanti dia pergi ke orang lain tak malu. Ini yang susah. Itu yang dikatakan bila fasa tu dia memberi pengajaran. Akan ada fasa-fasa yang macam tu. Tapi untuk itu kita kena realise bila terjadi sesuatu, kita akan realise kita ada lopong dalam this certain things. Macamnya contohnya ada me time. Saya rasa memang penting kena ada me time. Tapi kalau kita tengok pasangan kita terlalu sibuk ataupun kita yang sibuk, maybe kita kadang-kadang tak perlu banyak pun over dinner, over lunch kan. Betul. Ataupun before you sleep together. Wah, cakap orang putih. You sleep together kan. So kita meeting time that time. Sikit je lah. Cakap apa-apa. Sembang apa-apa. Get to know. Dan make sure kita dalam life pun, kita dalam Islam kita ada aturan, ada list, ada checklist what we should do, what we should. Ini pengalaman lah. Sebab tu Nabi, sebab tu Hawa
Hawa tu ada tok nenek kita adalah daripada tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk bukan tulang tangan, bukan tulang kaki, tapi tulang rusuk. Rusuk ni dekat dengan hati. Rusuk ni yang menjadi perkara yang utama untuk hold kita punya jantung. Jadi itu yang menunjukkan, Allah nak tunjukkan bahawa rusuk itu penting sebagai pembantu kepada suami kita. Ya, betul. Saya sukalah dengar kedua-dua mereka berkongsi pengalaman, dan saya rasa bagi penutup ni Fiza, Datuk dan juga Amy, ni daripada Nur Huda Dalha, dah kahwin 38 tahun, tolak ansur merupakan tiang utama rumah tangga, kesabaran sebagai dinding dan kesefahaman sebagai pelengkap. Wow, ada dinding, ada kesabaran, macam-macam ada. Dan kita harapkan apa yang dikongsikan oleh Amy dan juga Datuk tadi sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dan juga mungkin dapat memberi membuka mata kita lah bagi nak mendirikan rumah tangga. Kadang-kadang yang dah berkahwin pun kita tak tahu ada kekurangan, tak tahu nak betulkan macam mana, nak tanya orang segan dan sebagainya. Kami harapkan dengan perkongsian ini tadi sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk menyemarakkan rasa cinta dalam hubungan rumah tangga anda. Jadi pandanglah pasangan anda dan kata sayang, let's grow old together. Tua bersama. Baik.